Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pembedahan buku Khawatir Quraniyah. Hari start semalam sampai juzuk 7. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung juzuk 8. Yang mana juzuk 8 ni merangkumi ayat bahagian akhir surah Al-An'am dan kemudian disambung dengan surah Al-A'raf. Jadi kita review sikit surah Al-An'am. Yang mana surah Al-An'am ni lebih kepada pembentukan asas akidah. Dari segi ruhiyah, dari segi fikriyah, pemikiran, dan seterusnya membuahkan amal. Dan bagaimana Arif ceritakan penggunaan kalimah huwa, kalimah kul. Yang mana huwa ni menceritakan tentang huwa ni dia. Maksudnya dialah Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah, kudrat Allah, kemampuan Allah. Banyak benda. Itu semua berkaitan dengan akidah. Dan seterusnya penggunaan kul, kalimah kul ni banyak. Yang mana bagaimana kita dengan akidah kita ada ni, kita nak patahkan hujah orang kul. Dan seterusnya ini ayat Al-An'am, ayat akhir, bahagian akhir surah Al-An'am ni, dia menceritakan ada bahagian cerita bahawa kita ni mukmin tak sepatutnya ada satu taklid buta, iaitu ikut mengikuti. Yang mana kita mengikut golongan ni, kita tak tahu dia sesat ke tak. Dan bahawasanya mereka adalah sesat, kita ikut. Dan juga yang mana dia menceritakan tentang hati kecil orang yang tak beriman ni. Hati kecil tak beriman ni, dia berasa senang dengan bisikan-bisikan syaitan. Dan ada juga bicarakan tentang yang mana Allah kalau nak kurniakan hidayah ataupun nak kurniakan satu kelapangan dada, ayat tu spesifik dia tulis kelapangan dada, kerana Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam, untuk faham Islam. Dan sebaliknya, jika Allah nakkan kesesatan baginya, Allah kata apa? Allah sempitkan dada dia. Bukan lapang, sempit. Seolah sempit dia ni macam mendaki ke langit. Macam mana? Susah kan? Macam tu lah. Sama. Dan juga part akhir surah Al-An'am ni ada bicarakan tentang perlunya kita menjadi seorang khalifah, peranan khalifah. Dan seterusnya ada juga membicarakan tentang wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Mana dosa orang ni, dosa orang buat orang yang buat dosa, kemudaratannya hanya untuk dirinya. Dan seorang yang berdosa tak akan pikul dosa orang lain. Itu satu penekanan Allah beritahu. Itu bahagian akhir. Jadi kita akan tengok apa collaboration antara surah Al-An'am ni dengan surah Al-A'raf. Jadi kita tahu ni Al-An'am ni dia berkaitan akidah, kekuatan akidah, seterusnya membuahkan hasil amal. Dari segi maksud surah ni sendiri, Al-An'am itu apa? Haiwan ternak. Yang mana ni ada ceritakan. Al-An'am ni dapat daripada perkataan binatang ternak maksud dia. Yang mana orang-orang musyrikin ni dia menggunakan binatang ternak. Dia kata ada satu ayat kata ni portion bahagian ternak aku, satu portion ni untuk Allah, ni untuk berhala, yang ni untuk kami. Sampaikan ada macam tu Maksudnya kepercayaan kepada Allah tu sekadar hanya beri portion haiwan ternak. Faham? Betapa lemahnya akidah dia orang. Sekadar macam tu.
Dan jadi sebenarnya surah Al-A'raf surah Al-A'raf ni dia sebagai menjawab persoalan apa yang di end upkan oleh surah Al-An'am yang mana peranan khalifah perlunya kita untuk merealisasikan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Dan surah Al-A'raf menjawab yang mana menjelaskan bagaimana nak menjadi khalifah. Dan itulah dia, kita akan masuk dalam ni. Dan surah Al-A'raf secara keseluruhannya menceritakan bagaimana kita ni dah kata khalifah bagaimana sebagai orang khalifah kita mahu, bagaimana kita nak teruskan keimanan kita ada ni, bagaimana kita bawa keimanan kita. Dan dalam mempertahankan bahawa iman tu adanya serangan-serangan ataupun adanya ghazwah, adanya tentangan, serangan demi tentangan, tentangan demi tentangan. Kemudian insyaAllah aku akan ceritakan. Dan ada juga dalam surah Al-A'raf ni menceritakan menjawab persoalan yang ditinggalkan oleh surah Al-An'am. Macam orang lah surah Al-An'am, surah Al-A'raf. Kerana surah Al-A'raf ni dia menjawab persoalan surah Al-An'am, yang mana surah Al-An'am meninggalkan satu persoalan lebih kurang menceritakan keadaan orang di hari akhirat kelak. Dan kemudian surah Al-A'raf ni menjawab dan tiada jalan yang ketiga untuk golongan yang berada di hari akhirat. Maksudnya ada neraka atau syurga. Dan pada masa yang sama ada dua tempat je, tiada tempat yang ketiga. Tapi pada sama surah Al-A'raf sendiri dengan nama Al-A'raf tu sendiri sudah menjelaskan ada golongan-golongan yang banyak. Dan Ashabul A'raf salah satu golongannya. Tahu Ashabul A'raf Dia ada kalau baca surah Al-A'raf ni dia menceritakan bagaimana ada satu golongan ni, dia ni golongan perantara antara syurga dan neraka. Sebelum nak dimasukkan syurga dan neraka, ada satu golongan Ashabul A'raf. Yang ni kalau orang yang beriman amal soleh, yang mana ciri-ciri mendapati syurga, dia akan pergi terus ke syurga. Yang mana ke neraka, terus ke neraka. Tapi ada juga satu golongan yang berada di tengah, yang mana bila dia melalui syurga, dia akan berkata Assalamualaikum kepada golongan Assalamualaikum ya, dia ingat lebih kurang dia beri salam kepada ahli syurga. Dan apabila dia melalui neraka, dia akan kata apa lebih kurang untunglah, beruntung macam mana macam untunglah masuk neraka. Sebab apa kau kumpulkan harta-harta selama ni kau kumpul hanya untuk masuk neraka. Betul? Ada muka lah sebenarnya untunglah. Sebalik untunglah kau masuk syurga pada muka kau masuk neraka Itu lah. So kita masuk surah Al-A'raf lah. Bagaimana apa dia? Yang tengah tu dia transition lah, bakal dimasukkan ke syurga atau ke neraka. Menunggu lah. Dia seolah-olah macam dia sebenarnya signifikan dia tentu sebab dia berkaitan diri kita Macam mana kita nak deal dengan masalah-masalah yang ataupun condition yang mana satu condition ni boleh bawa kita ke syurga, satu condition boleh bawa kita neraka Kita ni selaku Ashabul A'raf di dunia ni dia punya analogi ni Macam mana kita nak deal Sejauh mana kita nak deal? Nak ke ni ke nak ke ni? Dapat? Generally surah Al-A'raf ni menceritakan persaingan atau tentangan yang terdapat atau yang wujud yang diceritakan Yang pertamanya persaingan tentangan daripada penciptaan iblis penciptaan Adam, kemudian ada tentangan dari iblis Itu pengenalan dia. Yang seterusnya ialah persaingan dan kemudian diikuti dengan jawapan-jawapan hari kiamat, iaitu wujudnya syurga dan neraka.
Jadi insyaAllah jadi bila kita tahu kita dah tahu kita ni khalifah bawa risalah dakwah memaburkan bumi pada masa sama diceritakan bagaimana kita khalifah ni kita kena kenal tentangan-tentangan kita. Kita kena kenal musuh-musuh kita yang terdiri daripada iblis dan juga al-ins wal jin. Jin tu iblis lah iblis tu jin lah terbalik lah. Dan juga bagaimana surah Al-A'raf ni beri jawapan bagaimana kita nak deal dengan al-ins wal jin. Dan insyaAllah kita masuk dulu tentang bagaimana godaan syaitan menjadi tentangan kepada kita. Kalau kita tengok antara godaan syaitan yang terawal apa dia? Itu godaan kepada pokok apalah sangat pokok godaan kepada pokok itu pokok yang ada buah. Kerana Allah kata kepada Nabi Adam, jangan kau dekati, jangan kau makan buah tu tapi syaitan kata apa? Jangan kau lah, dekatilah pokok tu. Allah kata jangan makan je. Kalau nak fikirkan apalah sangat disebabkan hanya makan buah tu digugurkan daripada syurga hanya kerana seketul buah, makan seketul buah. Sebiji betul. Sebiji. Takkan pelik maksudnya behind that situation dia ada the most important thing untuk dia deliver Allah nak beritahu something yang paling besar benda yang effect. Yang mana kalau kita fikir takkan kerana buah tu digugur dalam syurga tak bukan sebab Adam sendiri yang menurut apa yang syaitan suruh against apa yang Allah suruh bukanlah kerana buah tu. Pasti ada something lebih besar. Kalau kita dan surah Al-A'raf ni kalau kita nak bicarakan ada satu perkataan kalau tengok ayat 22 fadallahuma bi ghurur. Bagaimana ayat ni mendescribekan habit ataupun behavior syaitan dia fadallahuma dalla, kalimah dalla dalam bahasa Arab dalla ni seperti satu timba dalam perigi. Timba tu yang pecedok yang dimasukkan dalam perigi yang mana pecedok tu dihangingkan ataupun digantungkan sampai kat tengah dan saat tengah tu sama ada dia nak terus ke perigi ataupun nak keluar balik. Betapa precise dia perkataan dalla itulah behavior syaitan bila nak beraksi kepada kita bila nak menentang kita, dia seolah-olah dia punya action tu adalah dalla. Dapat gambaran dia meninggalkan kita di tengah-tengah. Once dia tinggalkan kita di tengah-tengah sama ada, dan kemudian itulah peranan kita yang diceritakan dalam surah Al-A'raf sama ada kita nak keluar atau nak terus masuk ke dalam. Dan kalau tengok surah Al-An'am ni dia kata syaitan dia ceritakan syaitan syayatin minal ins wal jin. Maksudnya syaitan ni terdiri pada manusia tu sendiri dan jin tu sendiri. Maksudnya syaitan ni sebenarnya just a behavior yang terdiri pada manusia dan jin. Dan kita tengok surah Al-A'raf bahagian kedua. Tadi kita dah ceritakan bagaimana persaingan atau tentangan daripada syaitan. Dan seterusnya surah Al-A'raf ni bahagian keduanya menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Jadi apa signifikan dia menceritakan kisah-kisah Nabi banyak. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa paling banyak. Tapi dia dah masuk juzuk 9. Yang mana
Nak ceritakan di sini yang mana bila mana ada al-haq tu kan, kebatilan tu pasti ada kan. Yang mana kebatilan ni datang daripada kaum dia sendiri. Itu datang daripada kelompok mereka sendiri. Bukanlah atas sebab al-haq tu ada kebatilan, tak. Tapi sebab kebatilan tu ada sebab maksiat ataupun apa yang dibuat oleh kaum tu, barulah ada kebatilan. Kalau kita tengok Nabi Nuh, kisah bahtera Nabi Nuh, ada cerita dalam ini mana kemudian diakhiri dengan satu bala yang sangat besar, iaitu mana dikenakan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian apa? Nabi Soleh ni kena gempa bumi ke Nabi Hud? Allah Alam, tak ingat. Tapi nak ceritakan secara keseluruhannya, Nabi-Nabi datang ni kemudian diakhirkan dengan satu bala yang sangat dahsyat, bala yang sangat besar. Jadi apa signifikan bala-bala besar Apa bala yang datang bala-bala yang besar, apa signifikan dia? Menunjukkan kita ni kalaulah kita berpaling maksudnya dia punya efek sebenarnya, efek kepada iman kita atau efek kepada keseluruhan masyarakat sebenarnya sangat besar efek dia. Bukanlah kita melihat banjir, gempa bumi biasa Tapi seolah-olah sebenarnya bala-bala yang besar sebenarnya relate pada diri kita Kalaulah kita ingkar kepada kalimah a'budullah, beribadahlah kamu tunduklah kamu kepada Allah sebab kalimah tu mereka kena bala tak ke pelik maksudnya baru satu mesej yang besar. Secara keseluruhannya kalau kita tengok surah Al-A'raf dikisahkan Nabi-Nabi, kemudian mesej dia sama, iaitu a'budullah, bertakwalah kamu kepada Allah, beribadah kamu kepada Allah, tunduklah kamu kepada Allah. Kemudian apa dijawab oleh kaum mereka? Jawab oleh mereka dijawabnya macam, kalau kita tengok contoh jawabnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sebenarnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan nyata. Tengoklah Nabi Hud dia kata apa pula? Inna lanaraka fi safahah wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Kalau tengok Nabi lain pun lebih kurang sama Yang mana persamaan dia adalah memperlekehkan. Kaum dia memperlekehkan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul dahulu. Memperlekehkan. Dan arti kata mereka ni pada masa sama dia orang melupakan Allah, jauh daripada Allah, sonsang kaum Lut akhlaknya, mana akidahnya, mana akhlaknya. Dan kalau kita lihat dari segi unsur muwajahah ni maksudnya how to face people, facing people, ibadilah ibadullah tadi dan kita tengok untuk satu bala datang kepada satu umat maka satu tempoh masa yang lama sebab apa? Sebab dah cukup kebatilan yang mereka buat baru bala datang dah terlalu dah tak boleh sangat. Dan tahulah bahawa kebatilan ni selalu kita kata kemenangan akan reveal kemenangan the winning macam mana akan reveal itself bila kebatilan jatuh Tapi kita ambil satu perspektif yang berbeza. Kebatilan hanya akan jatuh kalau ada golongan ingkar. Faham? Kebatilan hanya akan jatuh kalau ada golongan ingkar. Kita tengok kisah Nabi tadi kisah Rasul bagaimana kebatilan tu ada barulah
diselamatkan dalam bahtera, baru dah diselamatkan kaum ni, baru dah diselamatkan kaum ni. Yang mana sebahagian kaum lain yang batil tu dimusnahkan. Faham tak? Dapat? Cuba bayangkanlah, dunia ni tak ada orang yang menentang Islam tak ada orang yang bawa kebatilan. Bagaimana Al-Haq tu nak membina diri dia. So sekarang ni relation dia macam mana kita ni di dunia ni, kita ni sekarang seolah-olah dalam perigi di tengah-tengah iaitu ashabul a'raf tu kalau di akhirat kelak tapi di dunia ni kita ni seolah-olah di tengah-tengah sama ada kita nak terus masuk kepada kebatilan atau kita terus nak keluar mencari al-haq jadi insya-Allah itu je lah untuk juzuk 8 ni. So generally sebenarnya dia menceritakan bagaimana peranan kita as the khalifah untuk mentadbir bumi ni, untuk berjalan di atas muka bumi ni pada masa yang sama sebagai seorang khalifah bagaimana kita nak tepis tentangan demi tentangan yang ada, dua tentangan tadi, banyak lagi tentangan dan di generalizekan jadi dua tentangan tadi. Jadi insyaAllah Allahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz